Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam merdeka ke-64 tahun. Jadi tanpa membuang masa, bersama kita pada hari ini iaitu Abang JJ atau dikenali sebagai nama sebenarnya adalah Muhammad Fauzi Darus. Okey, kalau boleh abang kongsikan dengan kami perbezaan sambutan kemerdekaan zaman dulu dengan zaman sekarang. Waktu saya mula-mula mengenali dunia dulu, sampailah sekarang, saya lihat kemajuan Malaysia ni amat membanggakan lah. Daripada sebuah negara yang boleh dikira sebagai kita belum tahap ke negara maju lagi waktu tu. Industri senang cerita lah, kilang-kilang pun kita tak nampak banyak lah. Seingat saya waktu saya kecil tu, saya boleh lihat kilang Mancis saja. Kilang Mancis dengan kilang Kicap dekat Kelantan tu. Itu pengalaman di antara pengalaman saya lah. Dan kilang-kilang ni ia berdekatan dengan kawasan rumah saya lah. Okay. Jadi daripada satu dua kilang yang saya lihat dulu, bezakan dengan sekarang, saya rasa kalau tak silap saya dah sampai ke tahap 1000 dah di Malaysia ni. Contohnya, contoh perbezaan kemajuan negara kita ni lah yang harus kita bangga, yang harus kita banggakan, because bukan semua negara macam kita. Malaysia ni bagi saya dan bagi banyak orang yang beritahu saya the best country in the world lah. Alhamdulillah. Saya pernah dapat komen daripada orang luar yang menyatakan Malaysia ni actually you all tak perasan sebenarnya you all negara yang terbaik di dunia because you all have everything tau. Awak ada tanah, awak ada laut, awak ada pokok, and then cuaca yang sederhana, sederhana, kita ada panas dan kita ada musim hujan. Dan kalau kita nak sejuk, kita naik ke Genting Highland ke Cameron Highland. Betul. Contoh. So we have everything. Keadaan, and then ekonomi kita actually is one of the best in the world. Jangan kita komen yang bukan-bukan dia kan. Tapi kalau kita bezakan, kita ni hidup, kalau kita di atas, kita harus lihat di bawah. Dan kalau kita di bawah, kita harus lihat di atas. Jadi kita boleh sedar diri kita ni siapalah. Maknanya kena tengok sedar, kena sedar sentiasa abang kena sedar, kena sentiasa bersyukur, because kita ni sebuah negara yang aman, aman. Ekonomi yang bagi saya lah amat stabil lah, Kita ada ASD lah, contoh ASD di sana kita boleh jana, Kalau kita beringat, insya-Allah kita boleh hidup, bukan nak kata kaya ke apa ke, kita boleh hidup senang lah insya-Allah. Kiranya maksud abang ni, kalau kita tengok zaman dulu lah dengan sekarang memang terlalu banyak perubahan yang sepatutnya kita kena bersyukur abang Kena bersyukur, banyak dik. Kita ada everything. Bayangkan kita ada getah, kita ada timah, kita ada gas, kita ada minyak. Itulah memang kita kena hargai lah. Perikanan, kita dikelilingi oleh laut, Malaysia ni umpamanya sebuah pulau yang amat besar. Kalau kita tengok dekat peta dunia, awak tengok Malaysia ni dikelilingi oleh lautan. Kita ada laut Cina Selatan, kita ada laut Hindi, umpamanya. Jadi sumber kehidupan tu mencukupi lah bagi saya. Kita ada beras, kita ada padi, Maknanya betul lah. Maknanya sepanjang 64 tahun ni terlalu banyak pemodenan, pencapaian, kelebihan yang ada dalam negara kita yang kita kena tengok daripada dulu sampai sekarang, kita kena hargai. Betul. Yes, kita kena hargai because mungkin kita tahu selalu ni kita selalu macam kita tengok negeri orang kan, Tapi kalau kita nak hidup, bagi saya lah, mungkin saya silap. Kita pergi negeri orang ni untuk bercuti tu berseronok lah. Everything kita tengok, best lah. Tapi kalau kita nak hidup kat negara orang tu belum tentu lagi. Itu yang macam orang kata, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Baik lagi di negeri sendiri abang Yes. Kerjaya saya sebagai pemuzik, penyanyi,
Alhamdulillah saya bersyukurlah saya dapat peluang, saya dapat rezeki apa ni? Pergi tengok negeri orang. Sambil bekerja, saya pernah ke, nak kata seluruh dunia tu memang tidaklah. Tapi boleh dikatakan banyak tempat yang saya dah pergi lah. Hujung Putih pun saya dah pernah pergi dengan cuaca yang berlainan dengan sejuknya. Saya pernah rasa semua tu. Saya pernah rasa. Negeri Arab, negara Arab pun saya pernah pergi. Dan percaya tak? Saya pergi sana bukan holiday tau. Saya pergi sana bekerja. Macam, kerja. So, saya pernah ke Bahrain, Qatar, Abu Dhabi, Dubai semua. Saya pernah. Cuma saya belum pernah, insya-Allah kalau diizinkan, ke Tanah Suci aja. Memang ada niat. Insya-Allah. Tapi tempat lain tanah Arab tu boleh dikatakan 80-90% tu saya dah pergi. Bekerja tau. Bekerja Bukan melancong. Bukan melancong. Susah melancong daripada bekerja ni. Maknanya susah betul lah. Memang bekerja je lah. Bekerja. Dan saya cakap, saya nak cakap, saya dengan kawan-kawan balik Malaysia, sampai airport, jejak tanah bumi Malaysia ni, cium bumi Malaysia ni. Pasal apa? Bersyukur. Pasal apa? Saya cakap terus terang lah. Memang betul lah apa yang diorang cakap kat saya. Memang Malaysia tempat yang terbaik di dunia lah. Yes. Alhamdulillah. Dari semua segi. Dari segi makanan, kita ada apa jenis makanan yang kita tak ada. Western, Thai, Jepun, Korea. Makanan kita tak usah cerita lah. Makanan Indonesia. Apa lagi jenis makanan yang kita tak ada? Makanan Mexico kita ada, makanan Mak Saleh kita ada, spaghetti Italian, makanan Italian kita ada. Semua pun kita boleh makan abang Ya, boleh dikatakan semua menu dalam dunia ni ada di Malaysia. Which negara lain belum tentu ada. Jadi betul lah. Saya cakap terus terang ni. Terus terang saya cakap, mungkin kita tak sedar lah kan. Tapi ini pengalaman saya. Cuba cek. Saya tak tipu. Semua kita ada. Semua jenis menu di dunia ni ada kat Malaysia. Itulah uniknya Malaysia abang So kira macam unik. Betul lah. Kalau ikutkan apa yang saya nampak abang tekankan tu. Berbilang kaun. Berbilang kaun. Ya, berbilang kaun. Bayangkan satu negara ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Sikh, ada Serani, ada perkampungan Portugis dekat Melaka tu. Itu Semenanjung. Sabah, Sarawak, ada suku Sakat yang berlainan. Iban, Kadasan, apa lagi dah, banyak jenis banyak jenis kaum di Malaysia ni, dan kita hidup lillahi ta'ala, saya cakap the best. Kita hidup dengan aman, tenteram, Kalau tak ada COVID, dulu kita boleh duduk kedai kopi, kedai mamak sampai pagi ya. Itulah abang. Kalau kita cakap pasal COVID ni abang kalau COVID ni abang pun dah tahu, dah dekat 2 tahun dah. 2 tahun dah kita bersama berperang. Kita tak nampak virus COVID-19 tu sebenarnya. Tapi dalam kita mendepani pandemik COVID-19 ni, saya boleh katakan golongan muda antara yang cukup terkesan. Sebab ada banyak, kita dapat lihat peningkatan isu pengangguran, ketidakpadanan mencari peluang pekerjaan. Jadi macam sebagai seorang yang orang kata agak senior lah, dah 64 tahun abang mungkin abang boleh bagi sedikit nasihat ataupun nasihat lah, kalau boleh nasihat. Kita fokuskan kepada golongan muda ini. Macam mana mereka nak mendepani cabaran memerangi wabak COVID-19 yang cukup memberikan tekanan kepada mereka sendiri. InsyaAllah. Adik-adik, anak-anak, mula-mula kita kena ingat yang Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang pada turik. Kita ada pegangan, kita ada tempat mengadu, kita ada tempat pertolongan. Dan selalu ingat, di sebalik kemudaratan ada hikmah. Allah tu dia bukan dibagi kita susah aja. Dalam hidup kita ni, kita harus lalui pelbagai macam cabaran. Ada hari kita ketawa, ada hari kita menangis, Dan harus ingat, prinsip happy go lucky itu tak ada dalam hidup kita ni. Buangkan prinsip happy go lucky. Mana ada happy go lucky?
Tak ada, Dek. Hidup ni kita harus lalui pelbagai cabaran. Baru kita jadi manusia yang boleh dikatakan kuat, sempurna. You know? Dan COVID ni sesuatu yang tak diduga langsung. Ya, siapa sangka, Dek? Betul. Siapa sangka? Tak ada siapa sangka. Satu dunia. Bayangkan orang tu, oh lama-lama. Sekarang dah okey kalau kita yang dekat EPL lah umpamanya EPL, pasukan Messi, Lionel Messi dengan PSG sekarang. Paris Saint-Germain. Itu saya tengok game dia. Orang dah boleh dikatakan dah hampir-hampir penuh lah stadium. Hampir penuh stadium, betul. Hampir penuh stadium dekat Europe ni. Bayangkan. Walhal sewaktu mula-mula pandemik dulu, mereka ni lah yang paling terkesan. Paling banyak yang kena COVID, paling banyak kematian. Jadi sesuatu bagi saya lah. Masa saya tengok tu saya macam macam tak sangka lah. You know? Yang baru 2-3 hari ni saya tengok, macam saya cakap, keadaan memang berlainan. Walaupun di dalam keadaan kita berperang dengan COVID. Maksudnya macam ni. Apa-apa yang diorang lakukan untuk kebaikan ya, saya nampak kesan dia sekarang. InsyaAllah. Contohnya vaksin. Saya tak faham lah yang anti-vaksin. Saya tak nak komen lebih. Tapi bagi saya macam ni lah. Kita dulu masa kita baby, kita lahir-lahir, kita dah divaksin tau. Kita divaksin campak. Masa tu. Sampai sekarang dia punya kesan. Sampai kita mati pun kesan tu akan ada pada kita. Jadi sekarang dah tua-tua, dah dewasa, dah waras. Apa yang kita takut dengan vaksin ni, Dik? Kalau nak dibezakan dengan peperangan yang kita lalui sekarang, musuh yang tidak kita lihat. Sesuatu yang amat bahaya tau. Ini bukan main-main tau. Ini melibatkan nyawa. Banyak nyawa yang dah kena, banyak nyawa yang dah hilang. Tahap 5. Ini bukan main-main. Jadi vaksin ni ubat. Allah Ta'ala turunkan ubat. Takkan kita tolak, Dik. Mufti-mufti pun dah bagi kenyataan. Dah bagi kenyataan positif. Semua pakar perubatan dah bagi kenyataan positif. Apa lagi yang kita nak? Takkan kita nak terima komen daripada individu, contohnya, yang bukan pakar. Baik dalam bidang agama, baik dalam bidang perubatan. Saya macam saya heran, saya rasa pelik. Apa pasal mereka ini dengar komen-komen daripada orang yang bukan-bukan. Serius saya cakap. Kalau pakar yang cakap macam tu, mungkin kita fikir 2 kali lah. Kalau pakar agama, kalau mufti yang bagi kenyataan, kalau katalah ada muskil kat situ, kita pun akan muskil. Tapi ini kenyataan daripada pakar-pakar, daripada orang-orang yang berilmu, dah bagi kenyataan positif, takkan kita tak diterima dia. Very simple apa. Ini hukum akal. Common sense. Tak perlu kita jadi cerdik untuk nak divaksin. Contohnya lah. Semua manusia ada akal. Very simple. Kita gunakan akal untuk kebaikan. Why not? Yelah. Lepas tu kita tawakal lah. Kita doa lah pada Allah. Itu aja. Maksudnya, maksudnya abang menyeru supaya golongan muda ni, siapa tak ada dalam hidup ni yang tak ada cabaran bang Maksudnya hidup kita tak akan mudah. Sabar, Dik, sabar. Sabar. Teruskan hidup, jangan putus semangat. Hidup dengan apa yang kita ada. InsyaAllah dah masa akan datang. Benda ni tak akan berlarutan sampai ke bila-bila, ini bukan nak kata sementara. 2 tahun. Tapi sebelum pandemik 19 ni ada Spanish flu. Waktu perang dunia pertama dulu, lebih kurang tahun 1918, 1920, lebih kurang macam tu. Itulah kita tengok, Dek. Kalau kita baca sejarah perubatan ke, sejarah virus ni, itulah kita pada sekarang. Itu berapa puluh juta orang mati tau. Bukan yang kena penyakit, bukan kena virus tu, yang mati. Yang mati lagi ramai. Spanish flu, itu yang paling dahsyat. So sekarang kita diduga lagi. Sesuatu yang tak ada siapa-siapa sangka pun.
You know? Yelah, Satu dunia diharapkan bukan memang Malaysia inilah. saja. Betul, harapan saya seperti abang cakap tadi lah, kita ni terima segala cabaran dengan hati yang terbuka abang InsyaAllah Sabar lah dik. boleh Kita je dalam, sebenarnya. Golongan muda kita ni kita dalam kuat keadaan sebenarnya. darurat, anggap benda ni darurat, okey? Anggap benda ni sebagai satu dugaan, Ya. you know, yang harus kita harapi. Kita tak ada pilihan. Jadi just sabar dan jadi Jangan mudah putus manusia, asa lah. jadi rakyat yang patuh aja. Kita ikut aja. Ikut. You know? Jangan Abang mudah kata, putus abang asa. kata, abang kata agama kita ni, kalau kita tak boleh jadi pemimpin yang baik, kita jadi pengikut yang baik, itu sudah memadai, sudah cukup bagus tu. Terbaik, terbaik. You know, jadi sabar adik, sabar. InsyaAllah. Abang kata orang putih, there will be a light at the end of the tunnel. Ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Akan ada cahaya. InsyaAllah. Tuhan Maha Pengasih. Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. InsyaAllah abang, insyaAllah. Terima kasih lah. Harapkan nasihat yang abang bagi tu sedikit sebanyak bolehlah membantu golongan muda kita yang memang mungkin pada saat ni diorang akan tertekan. Sebenarnya, Diorang tak tahu nak buat apa, bila kerja dah tak ada, duit dah tak ada diorang ada yang harap dengan nasihat yang abang bagi ni bolehlah sedikit sebanyak membantu diorang meringanlah sikit rasa tertekan tu. InsyaAllah adik-adik, anak-anak, bayangkan betapa teruknya. Kita tak usah persoalkan tentang kematian yang berlaku. You know, memang menyedihkan. Sekarang ni kita hidup dalam keadaan sedih sebenarnya. Jadi, saya nak bagi contoh lah. Perayaan, kita ada hari raya. Hari raya puasa, you know, hari raya Aidilfitri, hari raya Haji, Aidiladha. Memadailah dengan kita bersederhana, you know. Apa yang ada, you know, tak payah lebih-lebih, you know, because bukan masanya sekarang untuk kita nak huri-huri lah. Ini sekarang bukan masa untuk kita ketawa. Setakat senyum, insya-Allah, you know, ala kadar, hidup ala kadar. Apa yang ada, kita makan. Jangan berlebih. You know, sekarang ini masa untuk bersederhana. 1-2 tahun ni. Bersabar, bersyukur, you know. Baik. Pasal benda ni berlaku kepada satu dunia, dik, bukan kat Malaysia aja, dik. Bayangkan betul. Daripada pilot boleh, contoh, saya bagi contoh ni. Ini yang kawan saya bagi tahu, kawan saya dalam industri penerbangan, you know. Daripada pilot kepada bekerja biasa. Contoh, saya bagi contoh. Itu keadaan. Itu sebagai salah satu contoh dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Okey, boleh. InsyaAllah. Jadi apa yang kita ada sekarang, terima, kita bersyukur. Baik. Kita terima, kita bersyukur. Kita belum, yalah. Jangan kita mudah belum, putus asa lagi. Jangan mudah putus asa lagi. Dik. Kita belum melalui pengalaman orang Palestin lagi, dik. Bayangkan. Ya, betul. Dah lah mereka berperang dengan musuh yang tak pernah dilihat. Ya. At the same time, pada waktu yang sama, mereka berperang dengan musuh yang jelas. Mereka dibom. Lagi seksa, dik. Hidup mereka lagi seksa, you know, dik. Tapi ada sebab. Allah Ta'ala tu, insya-Allah, dik. Dia Maha mengetahui, dia lagi tahu. Ada kemenangan lah. InsyaAllah. Akan ada kemenangan. Insya-Allah. Okey, abang. InsyaAllah. Okey. Kalau kita tengok abang pada tahun 1990-an, okey, abang kata cabaran dalam IT ni, dalam internet, dalam media sosial semakin pesat, semakin maju. Negara kita pun memang tak ketinggalan lah. Malaysia adalah sebuah negara yang cukup maju juga. Jadi kalau saya memang sangat maju. Tapi kan abang, pada pandangan saya lah, secara yang saya lihat, macam kita di Jabatan Penerangan ni, biasanya kita akan cuba counter benda-benda yang orang kata berita palsu dari segi hasutan. Yang saya dapat lihat terlalu banyak akibat daripada internet dan media sosial ni, terlalu banyak hasutan, penipuan, penyalahgunaan rangkaian internet dan eksploitasi kanak-kanak yang berlaku. Jadi dalam pada masa kita nak semakin maju, internet ni sebenarnya banyak memberikan keburukan walaupun tak dinafikan ada kebaikan. Jadi sebagai orang yang orang lama lah, okey, abang boleh bagi pandangan sikit tak? Macam mana kita nak memerdekakan diri kita kalau kita masih lagi ditindas dengan ancaman orang kata kemajuan zaman ni, macam tu. Dia macam ni, Cik Juju.
bak kata orang putih tu there's going to be pros and cons lah. Ya. Ada kebaikan, ada keburukan. Betul. Itu memang nyata. Segala sesuatu tu memang ada. Baiknya memang ada, buruknya. You know? Saya banyak dapati, ini pengalaman saya sendiri lah. Ya. Dari, tak usah cakap pasal kebaikan lah. Kebaikan ni banyak sangat. You know, internet ni. Banyak sangat. Umpamanya apa yang kita lakukan hari ni lah. Yeah. Kalau tak ada kemajuan teknologi, you know, kita tak akan dapat semua ni. You know. Saya bagi contoh. Anak saya berada di Oslo, Norway sekarang. Okey, jauh. Jauh, 16 sangat jauh. jam perjalanan. Ya. 16 jam perjalanan kapal terbang. Tapi oleh kerana teknologi ni saya bagi contoh ni kan, bukan saya nak bangga-banggakan apa. Ya. Kalau nak diikutkan, kalau tak ada teknologi, saya rasa rindu saya pada dia, pada cucu saya memang tak boleh nak diperkatakan lah, you know. No? Tapi oleh kerana teknologi ni, saya boleh video call. Contoh, saya bagi contoh. Ya. You know, memang rindu, tapi ubat rindu tu dah ada kat situ. You know, anytime saya boleh call. Anytime dia boleh call saya boleh call dia. Okey. Saya boleh bercakap dengan dia. Seolah-olah rasanya dekat. Walaupun dah bertahun dah masuk 4 tahun. 4 tahun dah ada di beliau- Norway tu. Berkahwin Selama dengan, 4 tahun lah ni tak pernah jumpa lagi ni setakat ni. Maaf? So 4 tahun lah ni dah tak jumpa keluarga tu. Anak abang tu. Tak, oleh kerana teknologi tu dapat kami berbual lah. Yelah, secara maya lah. Cara maya. Itu yang saya cakap. Yelah. Bukan setakat dengar suara. Saya boleh tengok dia boleh tengok saya boleh tengok dia, saya boleh bercakap dengan menantu saya boleh bercakap dengan dia, saya boleh tengok ragam cucu saya, you know, dalam telefon. Contoh. Anytime, bila-bila masa. Kalau saya nak call dia, kalau dia nak kalau saya nak video call dia ataupun dia nak video call saya, bila-bila masa. Jadi dalam kata lain, rindu tu terubat sikit. Contoh. Bayangkan masa mak bapak kita dulu, kalau anak belajar kat luar negara, you know, bertahun-tahun, 3-4 tahun sampai 5 tahun, kalau ambil jurusan kedoktoran tu sampai 6-7 tahun, bayangkan. Saya sekali dapat jumpa. Yeah. Nak balik Malaysia contohnya, nak pergi sana bukan yang murah. Belanja besar. Yeah. Jadi, senang ceritalah. Mak bapak kita dulu, even saya dulu pun, kalau saya fikirkan balik, arwah mak saya, bapak saya rindu kat saya, pasal saya bekerja, saya merata kat Malaysia, belum saya pergi luar negara lagi. Yeah. Dekat Malaysia ni pun, mak bapak saya memang, kalau saya bekerja luar lah, saya ada kontak kat luar, memang jarang sangat dapat jumpa. Contoh. And then rindu dia, saya rasa dalam tahap maksimum lah. Pasal apa? Sekali-sekali dapat telefon. Itu pun, dulu telefon pun, nak bercakap kat telefon pun bukan ni senang. You know? Bukan ni semua orang mampu, you know. Contohnya. Bukan betul, semua orang ada telefon dulu. Terus saya cakap pasal handphone. Telefon biasa ni pun bukan semua rumah ada telefon biasa ni. Beza dia time saya dan kemajuan sekarang dekat Malaysia ni. Saya tak nak cakap pasal dunia lah, saya cakap pasal Malaysia. Malaysia ni maju dek. Serius saya cakap. Betul. Malaysia ni maju, makmur. Memang the best country in the world lah. Memang Sebabnya the best country. kalau kita takkan ada masalah menggunakan internet dan aplikasi media sosial semua tu, tapi melalui dengan cara yang betul lah abang Macam tadi abang kata, cara yang betul. Maksudnya macam abang kata abang tadi, kalau kemajuan yang kita gunakan ni dengan cara yang betul, kita mengeratkan kekeluargaan walaupun secara jauh. Dari segi dakwah pun banyak kita berkembang dengan internet ni. Itu yang kebaikannya, you know. You know? Benda-benda yang baik banyak. Tapi benda-benda yang buruk tu pun saya bagi contoh lah kan. Banyak juga saya baca macam komen, you know. Macam ada juga manusia ni kat Malaysia ni yang bagi saya lah tak ada hati perut lah. Benda-benda yang sensitif, benda-benda soal sakit, even kematian pun dipermainkan. Ada kes-kes yang macam ni. Hina agama, you know. Menghina agama.
Ini tempat menghina agama. Banyak kes yang agama kita dihina, contoh. Itu buruk. Itu yang kita kena elakkan abang Maknanya kita sebagai memang, rakyat Malaysia kena tahu mana baik buruk tu penggunaan media sosial tu sebenarnya. Dan ini saya cakap pada adik-adik anak-anak ni, kita jangan buat kat orang macam tu. Saya tahu banyak umat Islam kat Malaysia ni tak ada hati nak bagi komen apa-apa tentang agama lain lah. Banyak yang saya dapat tahu, yang saya tengok dekat YouTube ke apa, dekat internet ni lah. Banyak yang belah sana. Yang hentam kita lah, senang cerita lah kan. Ini bukan ini kenyataan. Jadi kita jangan macam itulah. Kalau kita nak hidup, kita nak kekalkan keharmonian, benda macam tu serius adik, jangan main-main. Jangan main-main lah. Maknanya kita kena tahu juga sebenarnya ada banyak tindakan undang-undang yang boleh diambil sekiranya kita menyalahgunakan rangkaian internet, menyalahgunakan. Memang jangan, betul. Benda-benda sensitif ni jangan main-main lah, adik. Buat apa nak cek pasal? Dalam keadaan susah sekarang, kau nak pergi ke balai polis, kena lock up, kena saman, belum pergi mahkamah lagi. Benda-benda macam ni, Jangan cari pasal lah. Dan satu lagi, saya perasan, yang bagi komen-komen tentang vaksin ni, saya bagi contoh, dia dok komen dahsyat lah. Ini saya ikut ni. Sampai maksudnya daripada mula sampai habis, saya hayati, saya ikut apa yang dia cakap. Last, dia punya kredit kat situ, rupa-rupanya bekas wartawan. Itu yang saya macam, bukan ni doktor yang bagi komen tu, bukan ni doktor, bukan ni pakar, bukan ni profesor ke, specialist ke. Itu wartawan. Yang dia boleh dikatakan menyalahgunakan tu abang. Itulah saya cakap. Anti-vaksin ni, contohnya, dah jadi macam, apa ni saya nak cakap. Bagi saya macam, saya heran lah. Macam, ada kasta pula. Contoh. Ada yang tanya, kau vaksin apa? Vaksin apa? Vaksin tu, vaksin ni. Sepatutnya penggunaan media sosial ni Setahunya saya, vaksin tu sama aja. Kalau tidak, takkan kita nak bagi kat kita, benda yang, ini vaksin ni tak ada kasta, dia cuma semua sama aja. Semua kita semua rakyat Malaysia ni akan dapat benda yang sama, Maknanya gunakanlah media sosial tu sebaiknya. Okey. Sebaiknya. Okey abang. Kalau kita abang pernah bercerita dengan saya macam abang mengikuti juga situasi politik ataupun sebarang pertukaran dalam pembaharuan negara kita ni. Jadi macam baru-baru ni abang maklum tak yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ada mengumumkan konsep keluarga Malaysia. Macam tadi awal abang ada cakap kita ni pelbagai kaum, pelbagai jenis makanan, pelbagai jenis pakaian. Jadi banyak sangat kita boleh nampak ada penyatuan dan keharmonian dalam negara Malaysia kita ni. Jadi abang boleh komen sikit tak sebagai rakyat Malaysia, adakah konsep keluarga Malaysia tu bertepatan pada kemerdekaan kita kali ni? Sebenarnya konsep ni konsep muhibah, dik. Dipanggil muhibah. Dah lama. Saya dulu masa saya kecil-kecil pun saya di antara jiran-jiran saya ada yang berbangsa lain, berbangsa Cina, And then saya bagi contoh lah orang Kelantan. Cina Kelantan, dia cakap Kelantan tau, dik. Ya betul. Dia cakap dialek Kelantan. One of them gini apa khabar, mau sehat. Contoh. Dia macam Cina Indonesia. Cina Kelantan ni macam Cina Indonesia. Bangsa dia boleh terima masyarakat, contoh. Walaupun dia berpegang pada pegangan kepercayaan dia lah, contoh. Itu terpulang pada dia, kalau dia dah terima hidayah, alhamdulillah lah. Tapi kalau ikutkan sebagai culture lah, contohnya, budaya, mereka terima kita punya culture. Orang Cina Kelantan dia makan makanan Kelantan, dia makan budu. Contoh, saya bagi contoh. Ini pengalaman saya lah. Itu menunjukkan, ini dari dulu ni, itu menunjukkan masyarakat dan apa yang diperkatakan konsep Malaysia sekarang, dah lama terpakai sebenarnya. Dari dulu.
saya panggil konsep muhibah lah. Mhm. Itu yang unik ni Malaysia ni, orang tengok orang India Kelantan pun cakap Kelantan. Mu nak makan apa? Kalau kita pergi kedai mamak, dia tanya kita dalam bahasa Kelantan. Oh, mu nak minum apa semua? Nak minum apa? Dia tak cakap dengan kita dengan orang putih ke apa kan. Dia cakap Kelantan. Bukan bahasa Malaysia atau bahasa Kelantan. Bahasa Kelantan, dialek Kelantan tu kan? Dialek Kelantan, sorry. Dialek Kelantan. Itu sebagai contoh. Sebagai contoh. Dan kita tengok dekat kalau kat Sarawak tu, you know, kalau dekat kedai makan, kedai minum tu, macam-macam suku sakat ada. Contoh. Dengan harmoni ni ada orang boleh, you know, huri-huri. Mana ada dek nak cari benda-benda macam ni kat tempat lain? Yelah. Maknanya kita sebagai rakyat Malaysia ni memang perlu menyokong lah konsep keluarga Malaysia tu ya abang Sebab kita ni lah rakyat Malaysia, kita juga sebenarnya sebagai satu keluarga sebenarnya. Kita perkataan menyokong tu saya rasa kurang sikit. Sebenarnya benda ni dah lama wujud. Dah lama Mempereratkan lagi, yes. Baik. Jangan dibuang. Jangan tak dipandang lah. Jangan. You know, kekalkan apa yang kita ada sekarang, you know, because macam saya cakap lah, kalau tak ada COVID ni, saya rasa hidup kita kat Malaysia ni memang aman damai, makmur lah dik. Ya. Senang cerita, kita parti tau hari-hari tau, parti. Tak semestinya kita pergi pesta ke apa. Kita parti tau dik, pasal apa? Kita boleh makan mana-mana kita nak makan. Bila-bila masa kita nak makan, kita nak jumpa keluarga, kita nak jumpa kawan-kawan. Anytime. Aman makmur Malaysia ni. Terbaik. Serius saya kata. Memang terbaik lah abang. Maknanya konsep dia tu, memang konsep tu kita memang perlu orang kata teruskan. Kita semaikan, kita pelihara dan mekarkan lagi untuk hubungan kekeluargaan kita sebagai satu rakyat Malaysia ni abang Okey. Exactly. Kalau cuma kita dalam ni kita susah sikit lah masa COVID ni. Tapi insyaAllah memanglah betul bang. Memang betul bang, dia dalam pandemik COVID-19 ni kita masih tertakluk lah kepada SOP yang mana kita perlu patuhi. Sebenarnya kalau SOP tu pun sebenarnya kita kena tengok dia sebenarnya pun mengukuhkan kita balik bang, sebab kita jaga kita bang. Selagi kita patuhi SOP tu, selagi itulah kita akan dapat menjaga dan melindungi golongan yang kita sayang atau sekeliling kita. Okey. Dalam banyak-banyak lagu yang saya sebut awal-awal tadi abang sebenarnya abang ada juga lagu kemerdekaan yang abang pernah nyanyikan. Walaupun abang pernah cakap dengan saya lagu abang tu tak famous mana jujur dia kata kan. Tapi bila saya dengar lagu abang hari tu memang seronok dengar lagu dia tu bang. Memang lirik-lirik dia pun lagu kita anak merdeka, betul kita anak merdeka. Betul. Okey, dalam bait lirik tu dia ada sebut warisan ibunda mesti kita jaga demi kedaulatan negara Malaysia. Jadi pada pandangan abang sebagai rakyat Malaysia, apakah bentuk cara atau usaha sebagai rakyat Malaysia ni yang boleh kita lakukan untuk kita terus mengekalkan perpaduan dan menyemai rasa patriotik dalam diri kita dan orang sekeliling kita abang? Ringkas lah, secara ringkas. Ringkas, okey. Hidup kita ni jangan kita ganggu orang lah. Dan saya nak bagi juga lah nasihat sikit lah. Jangan ambil hati anak-anak, adik-adik. Ya. Kita jangan susahkan orang. Kita jangan susahkan orang. Senang cerita lah, you know. Best jadi baik tau, dik. Senang cerita macam tu. Dalam kehidupan kita ni seboleh-bolehnya kita jangan buat jahat lah. You know. Kita sebarkan kebaikan lah, buat kebaikan pada orang abang Buat kebaikan, you know. Tak payah kita nak tunjuk, just kita buat benda-benda yang baik lah sebenarnya. Tak payah berlebih-lebih. You know. Jangan kacau orang aja, You know. Tak berbaloi dik, kena tangkap polis, kena ni. Hidup seksa. So jangan. Jangan buat kejahatan lah, you know. Sebab kalau macam kita tengok abang kita nak semai kemerdekaan kita ni macam sekarang kita dapat tengok macam pagi tadi saja
kalau dulu ambang 31 Ogos tu dah banyak dah kita tengok letupan bunga api di dataran Oh ya. Pagi 31 Ogos pun kita dah dapat lihat orang ramai, pelbagai kaum, pelbagai lapisan umur pergi ke Dataran Merdeka, ke Dataran Putrajaya untuk melihat persembahan pembarisan daripada frontliners kita. Macam pagi tadi hanya kita dapat tengok di TV saja abang. Tapi saya percaya rakyat Malaysia kita ni masih lagi mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. Sebab macam abang sibuk tadi abang cakap dengan saya, abang ada gantung bendera dekat kat pagar kan. Rakyat kita pun banyak buat macam tu sebenarnya. Macam Jabatan Penerangan pun kita buat program sini, banyak bang. Sebenarnya macam ni. Memang saya akui lah kan. Segelintir rakyat Malaysia, ramai rakyat Malaysia yang taat, okey, taat. Setiap warga negara di dunia ni, setiap kerakyatan mereka harus patuh dan taat pada negara mereka, undang-undang dan tegakkan bendera mereka lah. Contoh. Okey, saya pula mungkin saya ada pengalaman ni lah. Sebagai seorang rakyat Malaysia, kebetulan saya berkahwin dengan wanita Singapura. Sejak tahun 1982, Okey. Jadi saya tahu sangat budaya, cara hidup orang Singapura lah, orang rakyat Singapura. Saya nak bagi satu pengalaman saya lah. Bezanya yang saya lihat lah. Okey. Bagi saya lihat ada yang tak mencukupi lah. Semangat kebangsaan kita agak kurang. Bagi saya. Maafkan saya lah kalau saya tersilap. Saya bagi contoh. Apa yang saya lihat, oleh kerana saya pernah ada pengalaman sewaktu National Day. Sana diorang panggil National Day. Okey. Singapura. Bulan Ogos juga, awal bulan Ogos hari itu. Sana dipanggil flat. Sana the whole concept perumahan kat sana diorang panggil flat. Walaupun canggih, walaupun high class lah bagi saya. Tahap tinggi lah. Tapi masih dipanggil flat. Pasal sana perumahan ni adalah bawah kerajaan. HDB tak silap saya. HDB, dipanggil HDB, okey? Setiap rumah yang saya lihat, ini bukan orang cakap kat saya ni. Bukannya saudara mara yang cakap kat saya. Ini pengalaman saya sendirilah. Pernah berada di Singapura sewaktu National Day diorang. Okey. Saya lihat setiap rumah tu dipasang bendera. Serius dek? Okey. Bendera. Satu rumah, satu kawasan perumahan tu penuh dengan bendera Singapura. Itu yang bukan saya nak bezakan lah. Saya lihat saya tak tahu tempat lain, tapi kawasan saya ni agak kurang lah. Berapa kerat sangat yang pasang bendera Malaysia ni lah, negara kita. Dan kalau sana hari raya, mereka akan pasang lampu raya. Jadi kita tahu, itu rumah orang Islam. Contoh. Jadi semangat ni saya rasa agak kurang lah. Masa kawasan saya ni pun saya tengok berapa rumah aja yang pasang bendera. Jadi harus sebenarnya sekurang-kurangnya pasang bendera. Baru berapa, tak sampai bajet, tak sampai berapa ringgit. Dekat di awal sekarang bersepah. Banyak bendera Malaysia sekarang. Maknanya jangan berkira lah abang bila nak beli bendera abang Jangan kita berkira. Pasal bentuk kecil ajalah. Bajet kecil aja. Jadi, okey, sekarang ni kita dalam keadaan COVID-19. Dah 2 tahun kita menyambut hari kemerdekaan. Cara macam ni, secara amat sederhana, low profile. Tapi insya-Allah kita akan boom balik. Insya-Allah. Sama-sama kita berdoa lah abang supaya COVID-19 ni nyahlah daripada bumi Malaysia ni lagi. Semua kena vaksin tau. Alright. Nak hidup, nak tengok macam apa yang kita tengok dekat Europe sekarang, macam stadium bola dia orang dah penuh. Pasal dia orang dah vaksin dek. Itu aja cara dia. Tak ada. COVID ni
COVID-19 ni susah dia nak hilang. Tapi dia akan jadi macam flu biasa. Flu biasa setelah setiap manusia ni dah dapat dos Dapat lengkap. dos yang lengkap, betul. Dos lengkap, insya-Allah. Abang Macam memang saya dah cakap cucuk lah, vaksin dah ke? selepas dapat dos lengkap tu, tawakal. Minta doa Abang kepada dah Allah. lengkap 2 dos ke bang? Saya dah. Alhamdulillah, memang terbaik, terbaik. Syukur. Dah lagi dan satu lagi dah 2 minggu lah saya dah second dose tu saya dapat. Baik. So sekarang insya-Allah saya dah boleh makan kat kedai lah. Isteri saya pun dah dapat. Itu memang nak dibuat tu. Okey. Dos lengkap, ya. Okey, Abang JJ, sempena dengan kemerdekaan pada kali ke-64 tahun ini. Mungkin Abang JJ boleh bagi sedikit mesej kemerdekaan kepada semua peminat abang, kepada seluruh rakyat Malaysia ataupun rakyat Malaysia ni yang tengah menonton kita punya live di Facebook ni abang. Sedikit mesej kemerdekaan lah. Saya ingin mengambil kesempatan inilah peluang ini dan saya berterima kasih lah kepada Jabatan kepada Cik Juju dan juga kepada Jabatan Penerangan Negeri Perak, ya, khususnya di Ipoh, di atas jemputan saya untuk bersama pada petang ini, dan di kesempatan hari kemerdekaan kita yang ke-64 ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari merdeka kepada anda semua, seluruh rakyat Malaysia, dan jaga diri baik-baik, jangan degil, kita ikut aja, kita patuh akan arahan, apa-apa arahan, pasal ini semua untuk kebaikan kita. Bukan untuk memudaratkan hidup kita, untuk menjaga kita, memberi kita perlindungan, keselamatan. Dan lepas ni baru kita boleh lepak kat kedai kopi, kedai teh mama, kedai mama, minum teh, makan makan nasi lemak, So kita akan bebas macam hidup kita sebelum ni. Dah 2 tahun, yes. Tapi kena ingat, insya-Allah kalau kita jaga diri kita baik-baik, jaga keluarga kita baik-baik, insya-Allah kita akan dapat hidup kita kembali. Kita akan betul-betul merdeka abang daripada pandemik COVID-19 ni. Yes. Dan insya-Allah kita akan dapat sambut Hari Merdeka dan dengan penuh kemeriahan. Insya-Allah. Dan kesyukuran. Dia akan di masa akan datang. Insya-Allah. Okey abang. Apa tu nak cakap lagi ke? Saya nak request ni, saya ada special request ni abang. Saya nak cakap bagi pihak artis. Okey. Betul. Okey. Kita ni selalunya Hari Merdeka. Dia macam Hari Merdeka dengan Hari Raya. Lepas Raya pertama, Raya kedua tu. Dan Tahun Baru. Ya. Kita ni selalunya tak menang tangan artis-artis kat Malaysia ni. So, konsert abang, kepada konsert adik-adik, abang kepada adik-adik jangan risaulah. Cakap pasal kerja ni, kita ni macam hari-hari yang saya sebut tadi, tak menang tangan, Dik. Job banyak. Tapi sekarang sejak COVID-19 ni, dah 2 tahun, kita pun tak ada apa-apa, Dik. Mana ada show? Jadi apa yang adik rasa sekarang, jangan risaulah. Kita pun sama. Kita ada pengalaman yang sama, Dik. Cuma kita sekarang ni berjimat cermat. Hidup ala kadar, Adik. Kuku badan sendiri. Kuku baju tu badan sendiri. Jangan lebih-lebih. InsyaAllah. Apa yang ada, syukur. Sentiasa bersyukur. Betul. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Itulah dia. Sebenarnya kalau dari selama hampir 1 jam kita bersama dengan Abang JJ hari ni, apa yang Ju boleh simpulkan, sebenarnya abang banyak bagi nasihat supaya kita ni sentiasa bersabar, menerima orang kata rasa terbuka, menerima segala cabaran yang kita lalui sepanjang kita nak mencapai kemerdekaan negara kita abang. So kalau kita tidak ada rasa bersyukur, kita tidak rasa
bersifat terbuka, macam mana kita nak mengekalkan kemerdekaan yang kita dah pelihara pun selama 64 tahun. Jadi saya daripada mewakili pejabat penerangan daerah Batang Padang dan juga pejabat penerangan negeri Perak, kami merakamkan ribuan terima kasih kepada Abang JJ kerana sudi sangat bersama dengan kami, dan saya juga memohon maaf jika ada orang kata tersalah kata ataupun tersalah bahasa menyusahkan Abang JJ ke. Kami doakan semoga Abang JJ dan sekeluarga sentiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah SWT. Jadi alhamdulillah berakhir sudah program kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang telah menonton dan mengikuti, yang telah like dan share program kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, saya mohonlah kita tanya pada diri kita sendiri. Dalam tempoh 64 tahun kita dah cukup selesa melalui tempoh kemerdekaan dalam negara kita. Tapi tanya diri kita sendiri, apa yang kita mampu lakukan untuk negara kita? Adakah kita masih mampu bersama dengan barisan hadapan negara kita untuk berperan dengan pandemik COVID-19, ataupun kita hanya akan duduk simpul tangan je tengok? Jadi tanya diri kita sendiri. Jadi sekian sahaja daripada saya, Johanis Haji Idris, dan semoga tuan-tuan dan puan-puan sentiasa patuhi SOP, lindung diri, lindung semua.